problem sikit nak connect hari ni. Okay, hari ni kita akan masuk topik baru. Okay, hari ni kita akan masuk topik baru iaitu topik yang kelima. Okay, so kita ada hypothesis testing. Masih hypothesis testing, tapi tajuk dia adalah untuk chi-square test. Okay. Okay, you can hear me okay? Right. Okay, anda boleh respon di chat box ataupun di Padlet, or you can also switch on your microphone. Okay, boleh dengar? Thank you very much for responding. Okay. Boleh, Doktor. Okay, terima kasih. Baik, untuk hipotesis chapter 5, walaupun disebabkan nama dia chi-square test, maka untuk topik ni kita ada 3 subtopik. Okay, jadi keseluruhannya kita akan guna chi-square test. Okay, so daripada awal sampai ke akhir. Saya tak tahu kenapa saya punya ni dia bergerak-gerak. Sekejap saya tukar konten sharing sekejap. Sharing. Dia ada problem. Okay, so kalau anda lihat, okay, sekali lagi chapter ni adalah untuk chapter chi-square test, bermaksud semuanya kita akan guna chi-square distribution. Okay, daripada segi dia punya test statistik dan juga dia punya decision rule. So bila kita mention about chi-square test, anda tentu tahu chi-square test ni mesti dalam bentuk whale shape, ikan paus. Bila bentuk ikan paus bermaksud nilai-nilai bagi chi-square ni tidak akan boleh negatif. Okay, sentiasa bernilai positif. Okay, tidak kira daripada segi nilai chi-square test ni sendiri, iaitu test statistik itu sendiri sentiasa bernilai positif, dan juga termasuk dia punya decision rule juga mempunyai nilai-nilai yang positif. Okay, untuk topik ni, kalau anda lihat, ingat balik topik sebelum ini kita ada two-sided, kita ada one-sided on the right dan one-sided on the left hand side for the decision rule, sebab dia based on kita punya alternative. Tetapi untuk chapter ini tidak. Chapter ini tidak. Okay, jadi ingat ada chapter ni kita memang dah restrictkan dia. Okay, pertama menggunakan chi-square distribution, tu yang pertama sekali. Kedua, of course lah dia punya test statistik adalah chi-square test, dan of course dia punya bentuk yang ketiga, of course bentuk dia adalah bentuk ikan paus yang mana menggunakan chi-square distribution untuk dapatkan dia punya critical point. Dan yang keempat, restriction dia adalah dia punya decision rule sentiasa berada di hujung sebelah kanan. Bermaksud right hand side punya decision rule. Okay, so untuk topik ini tak akan ada left hand side dan tidak akan ada both sides. Okay, itu kena ingat. Okay, topik ini hanya ada di satu hujung kanan sahaja dia punya rejection area ataupun rejection region. Okay, so ada berapa tadi restriction? Ada 4 restriction dekat bahagian sini. Bukan restriction lah, maknanya dia lebih kepada kita tetapkan. Okay, kita tak perlu nak pilih tapi kita tetapkan terus. Okay, kita tetapkan terus. Yang mana kita perlu gunakan chi-square test, chi-square distribution, kita kena dapatkan nilai dia punya kedudukan rejection region juga berada di sebelah hujung kanan. Okay, restriction dia. Okay, untuk topik ini kita ada 3 sebenarnya. Okay, so topik yang keempat kita dah selesai. Hipotesis tempoh hari kita ada single dan juga two populations. So yang itu kita dah selesai. So sekarang kita akan lihat chi-square test. Okay, untuk topik hipotesis ni sebenarnya dia ada 4. Okay, topik 4
topik 5, 6 dan 7. Okay, kesemuanya yang belakang-belakang ni semua adalah hypothesis. Okay. Okay, so dekat sini nanti seperti biasa bila kita sebut sebagai hypothesis bermaksud semuanya akan ada hypothesis punya procedures. Of course akan ada hypothesis, decision rule, critical point dan juga conclusion. Okay, so untuk chi-square test ada 3 bahagian. Okay, ada 3 bahagian, sebenarnya 2 je. Okay, ada 2 bahagian yang utama. Okay, 2 bahagian utama. Okay, pertama sekali adalah goodness of fit test dan yang kedua adalah contingency table. Okay, so apa yang kita maksudkan dengan goodness of fit test? Goodness of fit test ni sebenarnya adalah kita nak fitkan ataupun kita nak sesuaikan sesuatu data kepada suatu distribution yang tertentu. Okay, ataupun yang terpilih lah. Okay, maknanya kita choose the distribution, kita ada set of data. Dan daripada set of data tu kita nak katakan bahawa data tersebut tertabur secara normal. Dan that is why we use the goodness of fit test. Okay, ataupun kita ada data, kita nak fitkan kepada satu taburan Poisson. Sama juga. Okay, kita tentukan distribution dan kita ada data. Adakah data kita tu support yang kita punya conclusion ataupun kita punya claim yang mana mengatakan bahawa data itu adalah daripada taburan Poisson itu sendiri. Okay, so we need to test lah. So how to test? Using the goodness of fit test. Excuse me. Dia tidak bergantung, dia tidak hanya pada Poisson dan binomial tetapi Poisson dan normal, tapi ada juga binomial dan ada juga dalam bentuk proportion. Apa yang dimaksudkan dalam bentuk proportion, ianya adalah seperti mana kita ada data tetapi kita nak tentukan data kita tu mengikut kepada percentage ataupun proportion yang tertentu. Peratusan yang tertentu lah senang kata. Okay, contohnya macam kita ada beberapa kategori, 4 categories. Okay, so each categories ada percentage dia. So we collect the data, then from the data kita kata adakah data itu memenuhi percentage tersebut. Okay, itu adalah one of the goodness of fit test juga. Okay, then kita ada satu lagi bahagian which is the contingency table. Contingency table ni terbahagi pada 2. Dia ada independence dan juga homogeneity. Okay, untuk kedua-dua independence dan homogeneity test ni sebenarnya lebih kurang sama tetapi berbeza. Okay, kenapa berbeza? Dia ada perbezaan dia dan ada juga bahagian persamaan. Okay, berbeza adalah pada hipotesis itu sendiri. Hipotesis itu sendiri yang menunjukkan ia ada perbezaan. Okay, apabila hipotesis berbeza bermaksud conclusion juga akan berbeza. Kenapa? Kerana kita punya conclusion akan berdasarkan kepada apa hipotesis yang kita tulis. Okay, apa yang kita setkan pada hipotesis, tidak kira pada H0 maupun pada H1. Tetapi pada test statistik dan juga bahagian decision rule, kedua-duanya adalah sama. So kalau anda faham macam mana nak kira bahagian test statistik dan macam mana nak build up the decision rule untuk independence test, maka tak akan ada masalah untuk homogeneity test. Okay, but dia punya perbezaan hanyalah pada hipotesis je lah. Seperti mana saya beritahu, perbezaan hanya ada pada hipotesis sahaja. Kalau hipotesis berbeza, of course conclusion akan berbeza. Maknanya adil lah. 2 sama, 2 tak sama. Okay, yang pembuka dia adalah hipotesis, penutup dia adalah conclusion. Maka pembuka dan penutup adalah berbeza di antara untuk kedua-dua test tersebut. Okay. So kita lihat yang pertama untuk goodness of fit test. Tadi saya dah beritahu what is the objective. Objektif tu adalah sebenarnya untuk tentukan to test the hypothesis that a particular distribution will be satisfactory as a population model. Itu yang saya maksudkan tadi. Yang mana kita ada data tadi tu adakah sesuai dengan population punya distribution.
Population distribution tu adalah Poisson, binomial, normal. Okay. Itu adalah population punya model ataupun population punya distribution. Okay. So data ni dalam bentuk macam mana? Kalau anda lihat dekat bawah tu types of data. Types of data. Anda akan diberi data dalam bentuk frequency distribution. Okay. Frequency distribution ni bermaksud dia bagi dalam bentuk, kalau anda ingat balik waktu ketika anda pernah belajar di matrikulasi, asasi dan STPM dulu. Okay, frequency distribution this one is dalam bentuk table lah, table. Okay, dia sebenarnya ada data mentah, dia ada raw data. From the raw data kita jadikan dia group data. Okay, from ungroup kita categorizekan dia sebagai group data. Okay, daripada group data tu anda kalau ingat balik, anda ada frekuensi. Okay, itu yang kita namakan dia frekuensi. Okay, frequency distribution. Itu table yang kita akan bagi. Okay, we will give you in table. Okay, the data akan kita beri dalam bentuk table. Kita tak suruh anda build up. Okay, kita tak suruh anda susun or build up the frequency table. No, tidak. Kita akan beri data dalam bentuk frequency table. Okay. So ia boleh jadi juga dalam bentuk probability distribution. Ini yang tadi saya kata tadi, dalam bentuk percentage, proportion. Okay. Kita nak fitkan dalam bentuk proportion. Dia tak bagi dalam bentuk table tetapi dia beri dalam bentuk percentage. Okay, tapi data tu data masih dalam bentuk table, frekuensi lagi, cuma diberi dalam expression dia dalam bentuk yang berbeza sikit lah. Okay. Alright. Okay, bentuk dia adalah lebih kurang seperti ini. Okay. Bentuk dia adalah lebih kurang seperti ini. Yang mana outcome ni adalah daripada eksperimen lah sebenarnya. Okay, di sini saya letak sebagai general saja. Secara umum, ia adalah outcome. Okay, saya bagi contoh. Contohnya anda lambung sebiji dadu 100 kali. Okay, you toss a dice 100 times. Okay, 100 kali tau, 100 kali. So, bila toss yang pertama, anda kena catat apakah nombor yang appear dekat permukaan dice tersebut, dadu tersebut. Okay, kalau 1, you kena catat 1. Kalau second time, masih 1, kena catat lah. So, that is why anda akan dapat dia punya bentuk outcome adalah seperti ini. Okay. So anda akan ada outcome. Still dia akan jadi outcome. Kat sini akan outcome jadi This one is the outcome. Okay, apakah outcome tersebut? Dia akan jadi maybe 1, maybe 2, maybe 3, 4, 5 dan 6. Okay. Di bawah ini pula adalah frequencies. Okay. Frequencies ni kita panggil sebagai observe. Kenapa kita panggil observe? Observe frequencies sebab yang ini adalah frekuensi yang kita perolehi daripada eksperimen. Maknanya berapa banyak ataupun berapa kerap nombor itu appear. Okay. Berapa kerap nombor itu kita boleh dapat. Okay, macam tadi saya kata contohnya first toast anda dapat nombor 1, second toast dapat nombor 1, third toast 1. Nanti ada boleh catat lah. Okay, so secara keseluruhan bila anda dah dapat semua sekali, anda akan tulis berapa banyak frekuensi yang anda ada di sini. Okay, contohnya ini dapat 10, ini dapat 12, okay, dan seterusnya. Dan jumlah semua sekali, tadi saya kata 100 kan? Sebab dia ada 100 kali percubaan. Okay, jumlah ni adalah percubaan anda. Berapa banyak kali anda toast dadu tadi. Okay, so dia ada number-number kat sini. Okay, yang mana jumlah semua sekali tu, jumlah observed frequencies anda sama dengan 100, which is bersamaan dengan 100 kali percubaan anda. Okay, itu adalah frequency table. Okay, so kena betul-betul faham yang ini. Sekejap.
Okay, once again kita nak buat apa? Kita nak test lah. Kita nak test data tadi, data yang kita ada tadi, adakah bersesuaian dengan taburan yang kita nak cari. Okay, taburan yang kita nak tentukan. Okay, depends lah pada apa distribution yang dicatatkan dekat situ, yang dinyatakan. So kita kena follow sama ada benar ataupun tidak. Benar ke tidak eksperimen tersebut adalah tertabur secara distribution yang dinyatakan. Okay. So untuk bahagian yang ini sebenarnya kita tidak hanya bergantung pada observe, tapi kita ada satu benda yang kita perlu cari, which is kita kena cari the expected. Okay, observe tu adalah daripada apa yang kita buat, daripada apa yang kita lakukan, daripada eksperimen yang kita buat. Okay, tetapi kita ada expected frequencies. Expected frequencies ni adalah expected frequencies yang sepatutnya. Maknanya apa yang kita jangkakan sebenarnya daripada eksperimen 100 kali percubaan tadi, sepatutnya nilai-nilai itu adalah seperti yang berikut. Okay, contohnya macam itulah. Okay, so the idea here adalah untuk dapatkan expected frequencies dulu. Okay, sebelum kita selesaikan everything, kita dapatkan expected frequencies dulu. And how to get the expected frequencies, ianya bergantung kepada anda punya hypothesis. Okay, semuanya bergantung pada hypothesis. Dan hypothesis anda adalah berkenaan dengan distribution. Hypothesis berkenaan dengan distribution, ataupun dengan kata lain, hypothesis anda ada kaitan dengan distribution. Okay, so apabila expected frequencies bergantung kepada hypothesis, maka hypothesis anda kena tentukan dia punya distribution. Distribution sebenarnya dah dinyatakan, tetapi di sini anda kena dapatkan probability untuk distribution tersebut. Okay, dia ada certain bahagian yang anda kena tahu. Sekejap So, daripada dua nilai tu nanti kita akan buat comparison lah. Okay, so contohnya, ni contoh je saya bagi. Contoh secara umum yang mana kita ada outcome, kita ada observe. Observe, ingat observe frequencies adalah daripada apa yang kita buat. Apa yang kita buat. Okay, maknanya daripada eksperimen. But the expected frequencies adalah daripada apa yang kita kira. Okay, berdasarkan kepada distribution. Okay, berdasarkan daripada distribution. Okay, kat sini kalau anda lihat, saya letak kat situ calculation based on H0. Yes. Kenapa? Sebab tadi saya kata hypothesis ada kaitan dengan probability. Distribution. Hypothesis ada kaitan dengan distribution. Maka distribution ni kita akan gunakan untuk dapatkan probability. Dan daripada probability itu barulah kita boleh dapatkan expected frequencies. Okay, so sebenarnya mudah untuk anda lihat kesemuanya. Okay, so di sini macam mana nak dapatkan expected frequencies? Cara dia adalah macam mana anda nak dapatkan expected number untuk binomial. Ingat lagi nak dapatkan binomial? Binomial nak dapatkan expected value ataupun expected number sama dengan apa? Sama dengan n pi, betul? So kat sini pun sama. Kita akan gunakan NP. P tersebut adalah probability. Okay, P tersebut adalah probability. P di sini, kalau anda lihat PXI, PXI bermaksud probability untuk each category. Okay, saya lupa nak beritahu. Kita ada kategori. Kalau anda lihat outcome tu ada 0, 1, 2, 3. Okay, so outcome tu 0, 1, 2, 3 tu adalah kategori dia. So dengan kata lain, contoh di sini ada berapa kategori? Ada 4 kategori. Ada 4 kolom yang ada nilai kan? Maka dia jadi 4 kategori. Okay, so 0, 1, 2, 3. That is the category. Okay, so PXI tadi yang saya maksudkan adalah probability untuk setiap kategori. Maknanya anda kena dapatkan dahulu probability pada X sama dengan 0, probability pada X sama dengan 1,
X tu adalah outcome tu lah. Okay, X tu adalah outcome. Probability pada X sama dengan 2 dan probability pada X sama dengan 3. Setiap satu kategori tu dapatkan terlebih dahulu probability berdasarkan kepada H0 punya hypothesis. Okay, H0 tu hypothesis lah, sorry. Pada H0 punya distribution. Okay, berdasarkan pada H0 punya distribution. Nanti H0 anda akan buat distribution dia. Kita akan lihat contoh sebentar lagi. Okay, dapatkan probability dulu. The process is dapatkan probability dulu. Okay, then baru boleh dapatkan expected frequencies. Dan kemudian baru boleh boleh proceed kepada kiraan yang seterusnya. Okay. Okay, untuk pengetahuan anda semua, chapter ni sangat mudah. Saya tak bohong. Sangat mudah. Sangat mudah untuk skor markah. Okay, kalau anda betul-betul follow the flow, okay, pengiraan sahaja. Ini hanya pengiraan sahaja. Dia tak masuk konsep fahamkan soalan, kena pilih ini, kena pilih itu, tidak. Ia hanya pengiraan. Tetapi bila mana melibatkan pengiraan, then anda kena lebih berhati-hati. Kenapa saya kata anda kena lebih berhati-hati? Sebab possibility untuk buat silap sangat besar. Pertama sekali saya beritahu, kalau anda salah, dia proses je like this. Macam tadi saya cakap, pertama sekali kena tentukan hipotesis. Okay, kalau hipotesis anda salah, proses seterusnya adalah mendapatkan probability. Sebab probability tu bergantung kepada hipotesis dan hipotesis bergantung pada distribution. Okay, so kalau hipotesis salah, sebab salah pilih distribution, salah tentukan distribution, maka salahlah probability, anda punya nilai probability. Okay, so kalau nilai probability salah, nanti nilai expected frequencies akan jadi salah. Bila jadi salah, the next process akan jadi salah. Okay, dia akan berterusan. Okay, so please make sure anda tahu macam mana dia punya steps, macam mana dia punya flow. That is very important. Kalau anda tahu dia punya proses, then you will face no problem. Anda tak akan ada masalah langsung. Okay, so untuk pengetahuan anda, topik ini, part ini, which is this subtopic, goodness of fit test, markah minimum adalah 8. Minimum tau, minimum. Maksimum boleh capai sehingga 10 hingga 12. So you just imagine kalau anda tak jawab, rugi banyak. Satu. Yang kedua, kalau salah, banyak markah akan hilang. Okay, so please follow the process. Macam seperti mana yang saya beritahu, bila kita berada di decision rule, jangan skip decision rule tu. Maknanya statement kena tulis. Kalau tak nak tulis statement, lukis. Dan jangan lupa critical point. Tak ada benda tu dua, hilang markah. Tak ada benda tu dua, memang hilang markah. Ni saya tak bohong. Okay, so please be extra careful. Kita tidak melihat anda punya decision rule dekat critical point sahaja, tidak. Okay, saya dah pesan tempoh hari. Okay, conclusion pun sama. Sebab tu saya kata tempoh hari, just imagine kalau you have more than 5 questions of hypothesis. Anda tak buat conclusion. More than 5 tau. Hari tu saya bagi contoh sikit je. So you just imagine hypothesis sendiri ada berapa soalan. So final kemungkinan ada 4 soalan. Untuk topik hipotesis sahaja. Topik ni, ini satu. Mungkin satu. Topik ini sahaja ada 2 soalan kita akan tanya. Standard question untuk standard question yang passes biasanya goodness of fit test dan juga contingency. Contingency tu kita akan pilih. Okay, bergantung kepada orang yang buat soalan. Dia nak buat soalan apa. Sama ada independence ataupun homogeneity. Okay, sebab konsep dia dua sama. Yang beza hipotesis tadi dengan conclusion. Okay. Itu dah berapa dah? Dah. Kalau tadi 4, ini 2 dah 6. Nanti kita akan ada lagi topik. Lagi 2 topik lagi. You just imagine ada berapa banyak. So
pernah berlaku ada pelajar dia tak buat langsung conclusion akhir tu. Ada 7 soalan, saya kira ada 7 hipotesis. So 7 markah dia hilang. Nampak tak rugi? So buat conclusion yang very simple yang menunjukkan anda betul-betul faham apa yang maksud reject or fail to reject each none. Okay, right. So tadi saya dah beritahu, first of all you need to find after build up the hypothesis, untuk dapatkan test statistik anda kena tentukan probability dulu. Okay, probability adalah bergantung kepada distribution. Distribution kat mana? Distribution yang kita letak pada null hypothesis. Okay, dan daripada situ baru kita boleh go for the next process which is the expected frequencies. Okay, apakah dia punya procedures? Okay, these are the procedures. Okay, saya terus tunjuk kepada procedure dia. Okay, these are the procedures. As usual kita ada hypothesis. Okay, hypothesis tu nak tulis macam mana? Saya letakkan very simple one. Sebab kita nak tentukan data tu sama ada dia follow a certain distribution, so saya letak blank kat situ. Nanti jangan dalam exam jangan letak blank. Blank tu maknanya letakkan nama distribution tersebut. Okay, kalau Poisson letaklah Poisson, kalau normal letaklah normal. Okay, kalau binomial letaklah binomial. Okay, so follow that. Okay, so just letakkan the data follows Poisson distribution. Okay, Poisson ni dia ada banyak case. A very popular case adalah Poisson. Poisson ada 4 cases, 4 cases. Saya akan terangkan pada anda what are the 4 cases. Okay, walaupun distribution dia satu tapi dia ada 4 cases. Okay, so the test statistic adalah chi-squared test. Okay, sebab tu nama topik ni adalah chi-squared. Okay, so kita akan gunakan chi-squared sahaja. Dan nilai dekat sini sentiasa positif lah. Okay, sebab kalau anda lihat, observe, anda lihat di situ OI mewakili observe, tolak EI adalah expected frequencies. Okay, kuasa 2. Bila nilai tu di kuasa 2, of course lah nilai tu akan sentiasa positif. Okay, sebab ada pelajar, pernah berlaku ada pelajar dia dapat negatif. Saya tak tahu macam mana dia kira. Okay, walhal dah beritahu, okay, numerator anda, okay, bahagian numerator tu mesti kuasa 2. Okay, numerator sahaja, bawah tidak. Numerator sahaja, bukan denominator. Okay, numerator sahaja kuasa 2. Then bahagikan dengan expected frequencies. Setiap satu kategori buat dulu. Okay, dia ada 4 kategori tadi kan contoh. Okay, so observed frequencies dah tahu, expected frequencies dah kira dan dapatkan observe tolak expected for each categories, dan baru jumlahkan semua sekali dan hasil tambah tersebut barulah dapat nilai chi-squared test. Okay, dan anda boleh lihat kat situ, K adalah number of categories, P adalah number of unknown parameters needed to be estimated from data. Okay, yang ini maksud dia, okay, bila kita cerita pasal normal lah senangnya. Sebab normal tu very clear. Okay, anda ada nilai mean, ada nilai variance, betul? So ada berapa parameter? Ada 2. Mean, mu, variance. Variance tu adalah, mean dengan variance tu adalah 2 parameter bagi normal distribution. Okay, kalau Poisson pula, kalau Poisson ada satu sahaja, iaitu nilai lambda. Okay, dan kalau binomial ada 2, n dengan pi. Okay, so setiap satu distribution anda kena tahu berapa bilangan parameter dia ada berapa. Okay, binomial ada 2, normal ada 2, Poisson ada 1. Yang dimaksudkan unknown parameters bermaksud kita tidak tahu nilai parameter tu. Kita tak tahu. Maksud tidak tahu di sini adalah tidak dinyatakan. Tidak dinyatakan dalam soalan tu. Information dia tak bagi. Dia cuma beritahu, contohnya follows Poisson distribution.
Okay. Kalau dia beritahu follows Poisson distribution with mean 10 katakan. With mean 10. Bila with mean 10, dia nyatakan mean kat belakang tu, mean tersebut adalah nilai lambda. Maka nilai lambda ada kan? Maka nilai parameter dah diberi. Nilai parameter dah diberi. Okay. Jadi bila nilai parameter dah diberi, anda tak perlu lagi estimate. Tak perlu estimate. Bila tak perlu estimate, maka P tu, yang P dekat anda punya screen tu, P tu akan jadi kosong. Bila tak perlu estimate, P akan jadi kosong. Tetapi kalau soalan hanya nyatakan follows Poisson distribution and full stop ataupun follows Poisson distribution at alpha 0.05, then nilai mean lambda tak ada. Bila nilai mean tak diberi, iaitu lambda tak ada, maka anda perlu estimate. Macam mana nak estimate nanti saya akan ajar. Okay, macam mana nak estimate? Nanti kita akan lihat kemudian. So bila estimate, bermaksud ada satu nilai yang kita estimate, iaitu nilai lambda. Okay, nilai lambda yang kita estimate. Maka P tu akan jadi 1. Sebab ada satu parameter yang kita tak tahu nilai dia, yang mana kita perlu estimate. Kalau nilai lambda tu dah diberi, contoh yang pertama tadi, okay, ada perkataan Poisson distribution with mean 10, tak perlu nak estimate dah. Jangan estimate. Nanti serabut kepala awak nanti. Okay, kita tak perlulah estimate. Nilai population dah ada, tak perlu estimate. Bila nilai population tu tak ada, baru perlu estimate. Itu kena ingat. Sebab pernah berlaku pelajar ni, saya pun tak tahu kenapa. Walhal saya dah beritahu, bila nilai parameter tu dah diberi, tak perlulah nak estimate. Buang masa. Okay, sebab kita tak nak dah nilai estimate data tu. Sebab kita dah tahu nilai population. Tujuan kita estimate adalah disebabkan nilai parameter kita tak tahu. Sama juga dengan topik 4 tempoh hari. Bila kita tak tahu, topik 4 dan juga topik 3. Kalau kita tak tahu nilai population, sebab tu kita kena estimate. Estimate daripada mana? Estimate daripada sampel. Okay. Ini ibarat kita ada sampel. Tapi kalau nilai parameter dah tahu, nilai daripada population kita dah tahu, so kita tak perlu nak estimate lagi. Okay, tak perlu nak estimate. Tetapi kalau nilai tersebut tidak diberi, kita tak tahu langsung nilai tersebut dan kita kena estimate guna data yang diberi. Itu maksud dia. Itu kena betul-betul clear, betul-betul faham. Sepatutnya by right dan betul-betul faham konsep tu. Population value given, you don't have to estimate. But if the population value not given, then you need to estimate. Itu maksud apa yang ada di topik-topik sebelum ini. Okay? So saya dah beritahu yang ini, maka degrees of freedom akan jadi K tolak P tolak 1. Okay, so hati-hati dengan K, hati-hati dengan P. Okay, sebab anda akan bila anda silap nilai K dan nilai P, maka akan silaplah anda punya degrees of freedom. Okay. Next adalah decision rule. Okay, dalam decision rule ni, sebab tu saya kata anda kena tentukan nilai K tu betul-betul. Okay, sebab nilai K tu akan boleh berubah. Nilai K di sini boleh berubah sebab number of categories kan. Sebab number of categories tu maksudnya berapa banyak kolom yang ada nombor, kolom yang ada nilai. Okay, so number of categories ni adalah berdasarkan kepada berkurangnya berkurangnya bilangan K, iaitu bilangan categories, adalah bergantung kepada expected frequencies anda. Okay, so anda kena semak
anda kena semak bila dah kira expected frequencies tadi, which is N darab dengan probability. N tu apa? N tu adalah total observed frequencies anda. Okay, N tu total observed frequencies. Ini pun ada yang buat silap, so hati-hati. Betul-betul faham, kena practice benda ni. Okay, bila bila expected frequencies anda lebih besar atau sama dengan nilai 5, anda tak perlu buat apa-apa. Okay, anda boleh terus proceed to the next step lah. Tetapi bila anda semak nilai expected frequencies tu kurang daripada nilai 5, maka anda kena gabungkan kategori. Maksud gabungkan kategori di sini, gabungkan data ataupun gabungkan nilai pada kategori yang kurang daripada 5 tu dengan kategori yang sebelumnya atau selepasnya. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, so kena betul-betul faham. Apabila ada penggabungan di antara kategori, maka bilangan kategori akan berkurang. Okay, sebab tu saya kata tadi, bilangan kategori anda akan berkurang bergantung kepada nilai expected frequencies anda. Kalau nilai expected frequencies anda kesemuanya besar atau sama dengan nilai 5, maka bilangan kategori akan kekal. Tetapi apabila expected frequencies anda kurang daripada 5, maka akan berlakulah perubahan ataupun pengurangan bilangan kategori anda. Okey? So anda lihat kat situ kedudukan region dia, critical region anda adalah ataupun rejection region anda adalah berada di sebelah hujung kanan. Hanya kanan je. Dia tak ada kiri, dia tak ada two-sided. Hanya kanan sahaja dan hanya alpha sahaja. Okay, alpha sahaja dia punya region. Okay, tu jangan silap. Salah ni nangis. Okay, sebab sayang benda ni sangat mudah. Right? And again, saya ingatkan lagi sama ada lukis dengan label yang complete ataupun anda boleh tulis statement. Salah satu. Okay. So jangan lupa dia punya critical point lah. Okay. Sebab pasangan decision rule ni adalah sama ada sketch dengan critical point ataupun statement dengan critical point. Okay. Dia ada pasangan. So kalau berkurang satu pasangan memang kalau kita dah tahu ia berpasang, kita kurangkan memang tak lengkap lah hidup kan. Okay, dan last sekali adalah conclusion. Okay, last sekali adalah conclusion. Kita lihat contoh yang pertama. Okay, kita lihat contoh pertama. Okay, untuk pengetahuan anda, jangan terkejut benda ni. Untuk pengetahuan anda lihat bahagian kategoris. So ada berapa kategoris kat situ? Soalan ni ada berapa kategoris? How many categories we have? Jangan tidur semua. Ini benda yang paling senang untuk anda ikut. Saya nak hands on dengan anda. Anda kena buat. Anda kena bagi saya nilai. Okay? So you need to calculate with me. Okay, each one of you, siapa yang guna handphone, make sure anda ada pen and papers with you untuk anda do the scribbles ataupun anda nak conteng-conteng. Okay, lebih baik tulis dengan cantik-cantik lah daripada ada conteng-conteng. Okay. Okay, how many categories do we have here? Respon dekat chat box. Ada berapa? 4. Ada 4. Roshada 5. 4. Okay, so you can see. Roshada is... Okay, thank you very much. Okay, dia ada 5 kat situ. Kenapa kita kata ada 5? Sebab dia ada 5 columns yang ada nilai. Iaitu 0 yang pertama, 1 yang kedua, 2 yang ketiga, 3 yang keempat dan at least 4 yang kelima. Okay, so ada 5. So kena hati-hati tengok. Okay, pertama sekali senaraikan K ada berapa? Okay, K ada 5. Okay, and now soalan dia
Anda lihat situ, kat situ saya letak ada 3 soalan je kan. Yang pertama, Poisson distribution with mean 1.5. Second one, Poisson distribution with mean 1.2. The next is Poisson distribution sahaja. Ada 3. Okay. Sebenarnya kenapa saya letakkan 3 ni, ada di sini sebenarnya tersembunyi 3 case. Tersembunyi 3 case. Nanti kita akan lihat case by case. Okay. 2 yang pertama, kalau anda lihat, Poisson with mean 1.5. Poisson with mean 1.2. Kedua-dua contoh ini, mean dah ada. Mean dah ada. Okay. So, bila mean dah ada, maknanya itu adalah nilai lambda. Dan bila kita tahu ianya nilai lambda, maka itu adalah nilai parameter. So, do we need to estimate? Perlu estimate tak? Anda boleh tulis saja dekat chat box. Okay, you can respond to the chat box. Okay, you don't have to. You don't have to. Maknanya, sekarang P anda berapa? P sekarang berapa? P, bukan lambda, P. Tadi P tu adalah bilangan para unknown parameter need to be estimated kan? Okay, sekarang P tu berapa? Ada tak bilangan parameter nak estimate? Tak ada. Jadi P akan jadi kosong. Yes, P akan jadi kosong. Okay. So sebab tu letaklah P kosong. Sediakan tu semua dulu. So K5, P dah jadi kosong. Disebabkan kita dah ada lambda tu. Okay. Sekarang kita nak kira. Kita nak tulis hipotesis. Kita akan tulis hipotesis dulu. So, kita akan ada hipotesis. Kita akan ada hipotesis, Anda tak nampak Nampak tak saya punya ni? Can you see? Okay, sebab dekat saya punya laptop saya tak nampak. So you have hypothesis. So di hypothesis ni adalah macam tadi saya beritahu, anda ada H0, anda ada H1. Okay, apa yang kita nak letak dekat H1 dengan H0 ni? Okay, tak perlu susah-susahkan diri. Tadi kan saya beritahu, tulis sahaja the data. The data ni merujuk kepada data table tadi. Okay, the data follows Poisson distribution. Okay, bila kita sebut Poisson distribution kat sini, adakah parameter diberi? Yes, parameter diberi. Maka tulislah sini parameter dia. With mean 1.5. Okay. Then kita ada null hypothesis untuk alternatif. Okay, null hypothesis sebab tu tadi kita kata untuk dapatkan probability tu adalah bergantung pada H0. Okay, so H0 kita adalah the data follows Poisson distribution with mean 1.5. Ataupun kalau malas nak tulis sebab saya tahu ramai sangat malas ni. Okay, saya tak tahulah kenapa apa yang bermasalah sangat sampai malas. Okay, so jadi anda boleh je tulis X is having Poisson with 1.5. Bolehlah juga diterima. Okay, dan untuk alternatif pula adalah menafikan ataupun menidakkan taburan tersebut. Okay, dengan kata lain kita katakan bahawa data tersebut tidak langsung follow Poisson distribution. Do not follow Poisson distribution. Ikutlah seperti mana yang kat atas tu. Okay, kita ada mean kan, with mean 1.5. Okay, ataupun macam tadi saya kata rasa malas kan, tulislah yang ini. Do not follow Poisson with 1.5. Bolehlah juga diterima. Okay,
Sebab setiap patah perkataan yang nak ditulis tu akan mengambil masa kan. Jadi kita ringkaskanlah. Okay. That one is accepted. Never mind. Okay, saya terima. Okay. So sekarang kita nak masuk kepada pengiraan pada test statistik. Anda tak boleh buat decision rule dulu. Okay. Kenapa? Sebab decision rule bergantung kepada nilai K. K tadi adalah bilangan kategori kan? Okay. Tadi saya dah beritahu bilangan kategori akan bergantung kepada expected frequencies. Kalau expected frequencies dia lebih besar atau sama dengan 5, maka bilangan kategoris akan kekal. Tak berubah. Tetapi apabila anda punya expected frequencies ada yang kurang daripada 5, maka anda perlu gabungkan expected frequencies tersebut, anda perlu gabungkan dua kategori tersebut. Okay, bila gabungkan kategoris bermaksud bilangan kategori akan berkurang. Okay, sebab tu anda tak boleh sediakan ataupun tak boleh build up di decision rule dulu. What you need to do adalah anda kena sediakan terlebih dahulu test statistik. Then later on baru proceed dengan decision rule. Okay? Okay, sekarang anda nak buat test statistik. Okay, untuk anda dapatkan test statistik ni tak muat ni, saya punya tempat. Okay, untuk dapatkan test statistik ni, what you need to do adalah anda perlu dapatkan probability. Kenapa perlu dapatkan probability? Sebab anda nak dapatkan expected frequencies kan? Expected frequencies ni adalah N darabkan dengan probability. Probability apa? Probability untuk each category. So anda lihat ada berapa kategori? Ada 5 kategori tadi. So setiap satu kena dapatkan. Macam mana nak dapatkan? Guna Poisson distribution. Okay, kali ni guna formula je. Saya tak ajar guna table. Okay, sebab ujian hari tu suruh guna table pun ada yang guna formula. Saya pun tak tahu. Rajin betul guna formula. Ataupun masing-masing meniru antara satu sama lain. Sebab jawapan lebih kurang je. Okay, saya sebenarnya tahu anda meniru. Seperti mana saya cakap, saya tak nampak. Tapi saya boleh tahu. Kenapa saya boleh tahu? Jawapan sama. Jawapan sama. Jalan kerja sama. Everything sama. Dan from A to Z sama. Okay. So tidak kata anda semua tapi ada segelintir. Okay. So guna formula. Saya dah bagi jalan yang mudah untuk guna table tapi anda guna juga formula. So okay, kita guna formula yang ini. Okay. Kita susahkan diri guna formula. Okay, sebab penggunaan jadual tu sebenarnya untuk meringankan beban anda mengira, tapi anda nak juga mengira. Tu yang sampai anda tak boleh nak siapkan semua soalan. Okay, right. Ujian 1 nanti saya akan bagi dalam proses menyiapkan. Okay, so dekat sini saya padam dahulu, saya tak muat ruang. Anda nak dapatkan Poisson distribution. Yes. Probability untuk Poisson distribution. So anda dah tahu bahawa taburan yang kita ada adalah taburan Poisson. Jadi anda dah tahu lambda dia 1.5. So guna formula lah. So kita dapatkan probability dulu. Okay. So saya sediakan table saya sediakan table so that anda boleh nampak dia punya proses. Cuma hati-hati. Okay. So pertama sekali kita ada observe. Kita ada observe. Ya, observe ni saya letakkan anda punya X lah, which is sorry, saya tak nak letak observe dulu. Saya nak letak X. This one is XI. XI ni adalah 0, 1, 2, 3 dan last sekali at least 4. Kena letak at least 4 tu. Kenapa kita ada at least 4 ni? Sebab kita punya, apa nak cakap? Kita punya
jumlah probability nanti 1 kan. So kalau anda tak gunakan yang at least tu nanti anda tak dapat jumlah dia 1. Okay. So nanti kita akan lihat. Okay. So kita akan cari probability dulu. Apa tak tulis-tulis ni? Okay, kita guna color lain, kita dapatkan probability. Probability xi sama dengan x. Okay, so kat sini nanti anda akan dapat probability untuk x sama dengan kosong lah. Itu maksud dia. Okay, yang pertama dapatkan probability untuk x sama dengan kosong. Okay, untuk dapatkan probability x sama dengan kosong, guna formula lah. Saya dah beritahu tadi, guna formula lagi senang. Untuk topik ni lah. Okay, topik yang depan tu guna table sebenarnya senang, tapi ada juga yang kira sampai 4, 5 nilai tu dia guna formula. Tak apalah, effort anda. Nasib baik jawapan betul. Kalau jawapan salah memang nangis lah. Okay, so this one sama dengan guna formula exponential negatif lambda. Lambda tu berapa? Lambda 1.5. Ikut. Then kita ada 1.5 to the power of ini kuasa X. Ingat balik formula. Formula is probability of X equals to X sama dengan exponential negatif lambda. Lambda kuasa X bahagi dengan X factorial. Ini basic lah. Ini basic dia. So gunakan formula ni. Masukkan semua nilai. So di sini X anda sama dengan kosong. Maka ganti kosong sini. Kuasa kosong bahagi dengan kosong factorial. Itu untuk yang pertama. Okay, itu untuk yang pertama. So, kita ada kat sini nanti ada 1. Saya buat spacing sikit, dekat sangat. Tak ada 3. Jauh pun. Tak ada 1. Tak ada 2. 3. At least 4. Dan juga total. Okay, kenapa mesti ada total? Nanti anda akan lihat kenapa kita mesti ada total. Okay, so next, ini kira. Dapatkan nilai ni untuk saya. Saya nak anda kira this one. Probability of x equals to 0. Dapatkan nilai untuk saya please. Next kita ada probability Doktor, x sama dengan 1. Yes? ya saya juga ataupun doktor sebab saya tak nampak skrin gerak. Tak nampak Tak Saya nampak screen. ataupun Sekejap, sama ada masalah saya ataupun Saya punya masalah juga saya rasa. Sekejap. Sekejap saya left dulu. Sebab saya punya ni, saya tak tahu kenapa. Sekejap Sebentar ya, saya cuba. Okay. Nampak tak? Saya conteng. nampak. Okay. Sebab tadi dekat laptop saya walaupun saya tulis, saya tak nampak. Itu yang problem. Saya tak tahu kenapa. Masalah saya ke masalah benda ni. Okay. Kita ulang balik. Kita dapatkan tadi saya letak sini X. Okay, yang pertama sekali adalah XI. Kita ada 0, kita ada 1, 2, 3, at least 4. Last sekali kita ada total. Okay, so next kita ada probability. X equals to, saya gunakan color lain. Saya nak anda kira ya. Probability of X equals to X. Xi lah sebenarnya. So dapatkan probability of X equals to 0. Tadi saya dah tunjukkan, X sama dengan X ni, formula dia adalah exponential negatif lambda. Lambda kuasa X bahagi dengan X factorial. Okay, formula ada kat dalam buku jadual, tak perlu hafal. Ikut sahaja. Okay, satu nilai je. So gantikan exponential negatif. Lambda anda 1.5 dan lambda 1.5
darab kuasa kosong bahagi dengan 0 factorial. Okay, so dapatkan nilai ni untuk saya please. Okay, jawapan boleh letak dekat chat box. Saya akan baca. So next kita dapatkan probability f(x) equals to 1, exponential negative 1.5 dan 1.5 kuasa 1 bahagi dengan 1 factorial. Bagi saya nilai please. Probability of x equals to 2 exponential negative 1.5 1.5 kuasa 2 bahagi dengan 2 factorial. Dia dapat nilai. So yang pertama 0.2231. Okay. Right, next probability of x equals to 3. 1.5 kena pantas kira ni tau sebab nanti tak ada masa. Anda hanya ada masa 3 factorial. Anda hanya ada 1 jam setengah aja untuk jawab 3 soalan besar. 3 soalan besar. Okey, soalan final anda akan dibahagikan kepada 2 paper. Soalan final akan dibahagikan kepada 2 paper. Paper yang pertama merangkumi chapter, saya tak pastilah koordinator susun macam mana, tetapi yang seperti mana semester lepas, paper pertama merangkumi chapter 1 sampai chapter 4. Paper yang kedua merangkumi chapter 3 sampai chapter 5 sampai chapter 7 kalau tak silap. Okay. Ini yang pasti tak tahu semester ni dia gerombak macam mana, tak tahu sebab kita nak mungkin dia orang nak ubah ke apa, saya tak tahu, tak pastilah. Okay. So kena, kalau ini berada dalam paper 2, maka anda hanya ada 1 jam setengah sahaja untuk jawab 3 soalan besar. Dengar macam tak banyak soalan, 3 soalan besar tu. Tapi kesemuanya adalah calculation. Kesemuanya adalah calculation. Okay, so kena kira dengan pantas lah. Sebab bimbang anda tak cukup masa. Okay. So macam saya kata, time yourself. Jangan, ada yang saya nampak, ada yang hantar jawapan awal. Saya tahu anda tak nak jam, line tu jam kan. Saya faham. Tapi pastikan anda selesai lah jawab semua. Okay. Okay, the next one, probability of x equals to 1 is 0. Alamak, salah color pula. 0.2510. Ambil 4 decimal places cukup. Okay, ambil 4 decimal places saja. Salah. 3347. 0.3347 0.2510. Last kali x sama dengan 3. 0.12. Allahu Akbar. 1255. Okay, last kali ni sebenarnya anda dapatkan probability x at least 4. So ini kan sama dengan 1 tolak probability of x kurang atau sama dengan 3. So yang ini anda dah dapat dekat sini. Ini adalah probability x kurang atau sama dengan 3. Okay, so tolakkan sahaja daripada nilai atas tu. Okay, tolakkan sahaja. So ini betul 0.0471 ni. Aizat. So jumlah dia nanti anda jumlahkan balik memanglah 1. Salah. So 1 tolakkan dengan yang lain-lain tu. So 1 tolak 0.2231, 0.3347, 0.2510, 0.1255. So anda dapat 0.0657. Thank you very much. Itu cara dia.
Ini untuk dapatkan probability. Ini baru probability. Okay, dekat sini ada 2 markah Dekat sini ada 2 markah. 2 marks. Nampak tu kiraan panjang lebar tapi markah dia 2 je. Okay. Kiraan panjang lebar markah 2 je. Dalam exam tak perlulah tulis yang bahagian tengah ni, yang ni formula yang saya highlight dengan kali hitam ni, yang tengah-tengah ni. Yang ini tak tulis tak apa. Letak aja probability of X equals to 0 sama dengan 0.2231. X sama dengan 1 pun tak ada masalah. Tunjuk 1 cukup. Tunjuk 1 maknanya tunjuk dekat luar daripada table. Di luar probability of X equals to 0 sama dengan apa. Dan yang lain-lain tu dapatkan nilai. Ataupun dapatkan semua probability ni di luar daripada table dan barulah you list down pun boleh juga, tak ada masalah. Maknanya 2 kali kerja lah. Tak adalah 2 kali kerja, maknanya letakkan sahaja nilai probability. Okay, sebab nak muatkan ruang. Sebab yang ini dalam satu table nanti dekat bahagian kanan tu saya anjakkan sebab saya tak cukup ruang, saya bawa ke kiri pula. Sebab anda kena teruskan di bahagian kanan. Okay, anda punya table mesti terus balik bahagian kanan. So kalau tak cukup ruang, kena sambung bahagian bawah lah. Kalau tak nak guna landscape punya table lah. Okay. Okay. So yang ini saya padam. Allah. Ini saya padam sebab saya nak guna ruang. Okay, this one adalah 0.0657 tadi. Okay. Okay, next adalah dia punya P dah ada. Okay, tadi saya lupa letak observe. So kita ada observe frequencies kat sini. Sepatutnya observe frequencies dulu, tak apa. Okay. So observe frequencies tadi letaklah nilai-nilai yang ada dekat dalam table tu. Pertama kita ada 24, kita ada 30, kita ada 31, kita ada 11 dan kita ada 4. Dan jumlah ini adalah sama dengan 100. Yang inilah jumlah untuk N. Okay, itulah jumlah untuk N anda. Okay, ini jumlah untuk N. So daripada jumlah N ni, nanti anda dapatkan nilai expected frequencies. Okay, so saya padam sebelah hujung ni. Okay, saya padam probability hujung ni. Sebab saya nak guna ruang, anda tak perlu, anda teruskan di sebelah kanan ya. Continue with the next column. Okay, so saya gunakan pen merah. Okay, di sini anda akan dapatkan expected frequencies pula. Okay, so expected frequencies ni sama dengan N darab dengan P. P itu tadi probability lah. Okay, N darabkan dengan P. So N anda adalah 100. Okay, N adalah 100, jangan salah. Okay, maknanya 100 anda darabkan dengan 0.2231. So anda dapat 22.31. Okay. Untuk probability ini mesti 4 decimal places. Mesti. Okay, mesti 4 decimal places. So untuk expected frequencies ni terpulang pada anda. Okay. Tapi saya tak advise guna banyak-banyak. My advice hanya guna 2 je, 2 decimal places cukup. Sebab memang kat sini pun nampak 2 je kan. Tapi ada masa ketika lebih. Okay, tapi kalau guna secukupnya guna 2 cukup. Jangan buang masa. Okay. Then anda ada the next category which is you have 100 multiply with 0.3347. Okay, so this one dapat 33.47. Kemudian anda ada 1 again, 100 darab dengan 0.2510. Then you will have 25.10. Okay, dalam exam kalau tak nak tulis 100 darab dengan probability tu, tulis jawapan je pun tak apa. Okay, ini sebab saya tulis sebab saya nak tunjukkan dia punya value. Sebab ada pelajar dia salah nilai. Ada pelajar dia tidak mendarabkan N dengan P. Tetapi dia darabkan observe dengan P. Itu jadi salah. Observe tu tak ada kena-mengena. Observe tu dekat bahagian hujung. Kemudian last column tu baru gunakan observe. Observe tu duduk diam-diam je. Jangan ganggu pun observe tu. Okay.
Dan kita ada next 100 multiply with 0.1255 dan last kali 100 multiply with 0657. Ini dapat 6. Ini sama dengan 6.57. Yang ini sama dengan 12.55. Okay. Sekarang tinggal satu kolom je lagi. Last column sahaja lagi. Okay. So last column, saya akan padam yang ini. Saya nak gunakan ruang. Anda boleh teruskan dengan last hujung sebelah kanan anda untuk the last column. Okay. So ini saya padam sebab nak gunakan ruang lebih. Okay. So bila anda totalkan observe kena total. Bila observe anda totalkan kan, anda jumlahkan. So, ni pun sama juga. Kena totalkan dia. Totalkan kat bawah ni lah sebab dah ada bahagian total bawah ni. Total dia juga akan dapat 100. So ini akan sama dengan ni. Mesti sama. Kalau anda dapat tak sama, ada something wrong dekat mana-mana. Okay? Okay, boleh ikut Okay. Then, last column sekali, bahagian last sekali. Okay, sebelum pergi bahagian akhir, anda semak dulu expected frequencies tu. Saya suruh semak dulu. Check your expected frequencies. Okay, so check. Adakah expected frequencies ni besar atau sama dengan 5? Step 1 check. Yang pertama yes, kedua yes, ketiga yes, keempat yes, kelima juga yes. Dan baru boleh proceed ke bahagian kolom terakhir. Kolom terakhir adalah observe, tolak expected. Ini yang kita dah masuk dekat formula lah. Kuasa 2 bahagi dengan expected frequencies. So sebenarnya kita dah mudahkan kerja sebenarnya menggunakan table. Bila menggunakan table boleh nampak dia punya flow. Okay, kiralah. So anda ada observe anda 24 tolak dengan 22.31. Ke atas tu tak apa, denominator tu tak kisahlah sama ada anda nak gunakan expected tolak observe ataupun observe tolak expected, tak ada masalah. Sebab bila kuasa 2 nilai dia sama. Okay, bila kuasa 2 nilai tu sama. Cuma denominator sahaja. Denominator yang nilai bawah ni. Denominator mesti bahagi dengan nilai expected. Anda kira, nilai yang anda kira iaitu 22.31. Atas ni jangan lupa kuasa 2. Okay, dapatkan nilai. Nilai ni mesti 4. Supaya akhir nanti jawapan dia dalam 4 decimal places. Itu yang penting. Okay. So anda dapatkan dia punya nilai. Anda kena kira nilai ni untuk saya. Okay, so here will be 4 decimal places. Okay, so anda dapatkan nilai ni untuk saya. Yang pertama, yang kedua kita ada alamat dah hilang lah pula. 30 tak ada 30 tolak 33.47 kuasa 2 bahagi dengan 33.47. Dan kita ada 31 tolak, kita ada next 11. Jawapan bagi saya ya 1280. Betul? 0.1280. Bagi saya jawapan semua 0.3598. Again kat sini pun sama. Kalau tak nak tulis pun tak apa, yang sebelah kiri ni. Okay. Yang sebelah kiri yang saya tick dengan pen biru ni, sebelah kiri ni, tak nak tulis pun tak apa. Terus dapatkan jawapan sebelah kanan ni. Okay, yang saya star ni. Okay, dapatkan jawapan tu pun cukup. 31 tolak, tapi kira dengan betul-betul ya. 31 tolak 25.10 kuasa 2 bahagi dengan 25.10.
then 11 minus 12.55 squared divided by 12.55, and lastly we have 4 minus 6.57 squared divided by 6.57. Okay, so dapat nilai. Yang kedua, 1.3869. Check kalau salah beritahu. 0.1914, and the last one 1.0053. Okay, jumlahkan. Jumlahkan juga. Jumlahkan. Okay, bila anda jumlahkan, nilai tersebut adalah anda punya nilai chi-squared test. .57, 1. Okay, tak apa. Kita guna 1.0053 pun tak ada sebab saya kata 4 titik perpuluhan cukup. 4 decimal places enough. Okay, samalah 1.0053. Total 3.0714. Okay. Okay, siap. Ni siap. Okay, berapa markah untuk bahagian ni? Bahagian ini ada 6. Probability tadi 2 kan? Probability bagi 2. Bahagian ni 2. This one 2. Okay. Yang ini 2. Untuk dapatkan nilai. Ini samalah sekaligus dengan nilai. So table ni sahaja 6. Okay, table sahaja 6. Itu tak masuk hipotesis Table sahaja 6. Okay. Faham cara nak kira? Okay, so sekarang kita masuk kepada decision rule. Okay, anda dah lihat tadi, anda dah check expected frequencies, tak ada satu pun yang kurang. So bila anda boleh proceed ke next column kan. Bermaksud categories, number of categories tak berubah. Number of categories masih kekal 5. Okay, so sekarang boleh buat ni lah. Anda punya decision rule. So kita rub this one. Kita buat decision rule pula. Ingat, decision rule sama je, tak ada berubah. Hanya hujung kanan je. Okay. Apa pun bentuk dia, soalan dia, apa pun bentuk dia punya distribution yang diberi, anda masih kekal ada satu hujung sebelah kanan sahaja. Okay. Sekarang kita lukis, kita ada decision rule. Okay. Decision rule masih one-sided on the right hand side. Tulislah. Rejection region. This one is acceptance. Kalau rasa buang masa, tulislah statement dia. Ini chi-squared alpha with new degrees of freedom. Ataupun boleh tulis reject H now if chi-squared test more than chi-squared alpha new degrees of freedom. Kalau misal kata terputus, bagi tahu saya sebab internet saya ni pun ngek-ngek juga ni. Okay. Okay, so kat sini tadi saya beritahu number of K tak berubah. K tak berubah. Jadi K anda sama dengan 5. Okay. Probability, P jadi kosong. Kenapa? Sebab tak ada parameter estimation. So P akan jadi kosong. So degrees of freedom sama dengan K tolak P tolak 1. Which is 5 minus 0 minus 1 which is 4. So boleh dah dapat anda punya critical point. Okay. So last kali adalah conclusion. Last kali adalah conclusion. So kita lihat. Tak ada pula conclusion ni. Sekejap ya. Kita lihat conclusion.
Sekejap. Sebentar. Okay, ini yang kita dah buat tadi. Jawapan. Okay, anda boleh semak jawapan tadi. Jawapan anda. Ini table dia lah. Okay. Dalam bentuk ini table dia. Okay, kita ada values, kita ada observe, kita ada probability. Dan kita values tu X lah tadi X. Dan kita ada expected. Dan kita ada bahagian hujung sekali. Before kita proceed the last column, make sure anda check anda punya anda punya expected frequencies. Okay, sama ada besar atau kecil daripada 5. Okay, so this is the hypothesis. Ini decision rule. Check balik decision rule anda. Nilai 9.488 ni adalah nilai buku jadual lama. Okay, so buku jadual baru saya tak pasti nilai dia berapa. Okay, so conclusion dia. So bila anda lihat kita ada chi-square test, kita bandingkan dengan nilai critical point. Nilai chi-square test anda adalah lebih kecil daripada nilai critical point. So you fail to reject H0. Bila fail to reject H0 meaning that data yang anda ada tu adalah Poisson distribution. So just letak the data follows Poisson distribution with mean 1.5 at alpha 0.05. Itu sahaja. Okay? Faham? Faham? Guys, anda faham? Okay. So kita lihat contoh yang kedua. Masa tak ada ni. Okay. Saya tunjukkan macam mana nak data yang sama. Kita buat C dulu. Okay. Masa dah 9.36. Okay, kita kira C dulu. Okay, kita kira C dahulu. Untuk dapatkan C tu sebenarnya proses sama. Cuma nak kira lambda je. Lambda hat. Maknanya estimated lambda. Okay, kita nak kira estimated lambda. Kita pergi bahagian C dulu ya. Bahagian B tu nanti. Okay. Bahagian C, untuk estimate lambda, bila kita sebut estimate lambda, maknanya kita nak dapatkan lambda hat. Okay, lambda hat ni kita tak tahu. Okay, untuk dapatkan lambda hat, ini sama dengan, okay, anda ambil observe anda tadi, observe anda kosong kan? Observe pula. Anda ambil point tu, point, nilai, value. The value is 0, multiply dengan anda punya observe frequencies tadi. Observe frequencies yang pertama is 24. Tambah, value yang kedua adalah 1, darabkan dengan observe dia which is 30. Okay, then tambah the third one, 2, darab dengan observe dia 31, plus the fourth one adalah nilai dia 3, darabkan dengan observe 11, dan yang akhir tu anda ada bahagian yang at least 4 kan? Ambil nilai dia je. Ambil nilai dia sahaja. Take the values only, which is 4. Nilai dia 4 sahaja. Dan darabkan dengan dia punya observe 4. Okay. Kemudian bahagikan dengan 100. Bahagikan dengan 100. So di sini anda akan dapat 1.41. Okay, bila anda ada 2 titik perpuluhan ni, gunakan semualah keseluruhan dia. Sebab kita guna formula kan. So tak ada problem kalau anda nak dapatkan probability of X equals to 0, katakan. Okay, nak dapatkan ni probability, guna je exponential negative 1.41. Okay, tak perlu nak guna 1.4. Gunakan sepenuhnya nilai tu, sepenuhnya nilai ni, 1.41 ni. Okay, kalau ada 1.235 sekalipun, guna semua ni. Guna keseluruhan dia. Okay, contohnya exponential negatif 1.235 dan 1.235 kuasa kosong. Katalah nak dapatkan X equals to 0 ni. Guna this one, 0 factorial.
sebab ia sangat-sangat mempengaruhi nilai probability anda. Okay, jangan round the value. Please do not round the value. Gunakan sepenuhnya decimal places yang ada pada lambda tersebut. Okay, ini yang kita namakan sebagai estimated. Okay, estimated. Dan untuk anda punya hipotesis, ini yang hipotesis, bila anda tulis, anda tak boleh tulis yang short form tu. Anda punya hipotesis H0, anda tak boleh tulis like this. X having Poisson with 1.41. Ini salah. Kalau kita tulis X Poisson with 1.5, contoh macam tadi, ini lambda, ini parameter. Maka ni betul. Tetapi bila anda tulis like this, ini lambda hat. Ini bukan parameter. Maka salah. Okey? Faham? Jadi macam mana nak tulis? Tulis dalam bentuk ayat. Tak ada pilihan. Yang ini anda kena tulis H0. Okay. The data follows Poisson distribution. Itu je. Sebab kita tak tahu nilai mean dia. Kita tak tahu nilai lambda. Letak macam tu je. And alternative, just letak the data do not follows Poisson distribution. Itu je. Okay? Jangan tulis ni pula. Ini salah. Saya dah beritahu. Sebab bukan lambda. Itu hanya lambda hat. Okay? Dan lambda hat bukan parameter. So sebab tu kita tak boleh tulis. Itu kena hati-hati. Okay? Right. Ini bahagian C. The process sama. Proses dia sama. Cuma hipotesis dia tak ada letak with mean tu. Okay? The process untuk dapatkan chi-squared test, decision rule sama. Okay? Bahagian B ni paling penting. Bahagian B ni penting. Sebab bahagian B ni ada dua benda yang kita nak gabungkan. Okay, sebab tu saya kata ada 4 ciri, ada 4 bentuk soalan. Okay, yang pertama tadi anda lihat apabila kita ada case Poisson dengan nilai mean diberi. Okay, anda boleh tulis. Pertama anda ada Poisson. Pertama tadi anda ada Poisson with given lambda. Okay, with given lambda. Okay. Dan plus expected frequencies more than 5. Okay, expected frequencies more than 5. Itu case yang pertama tadi kita tengok. Okay, dia ada case Poisson with given lambda, expected frequencies less than 5. Dia ada case macam ni. Okay, bila case kurang daripada 5 ni, maka kategori akan affected lah. Bilangan kategori akan berkurang lah. Okay. Tak ada case berikutnya, 3. Poisson with no lambda. No. Dia given. Okay, no lambda maknanya apa perlu buat? Anda perlu estimate. Okay, yang ini dia akan jadi P sama dengan 0. Ini P sama dengan 0. Tak perlu estimate kan? Jadi bilangan parameter yang perlu diestimate tak ada. Sebab tu dia jadi 0. Sebab given.
given lambda. Tetapi bila no lambda given, need to estimate, maka P jadi 1. Dan case pun sama juga, case dia ada expected frequencies more than or equals to 5. Ini adalah gabungan-gabungan dia lah. Okay. And last kali kita ada yang keempat, Poisson cases. Poisson case. Poison lah. Poisson with no lambda. Again, no. Nilai lambda tak ada. Maka perlu buat apa? Perlu estimate. Okay, bila saya letak lambda hat ni, ini maksud dia estimate. Tadi saya dah tunjuk. Okay, dan maka berapa parameter kita estimate? 1. Sebab tu P jadi 1. Okay, untuk case ni, case expected frequencies less than 5. Dia akan affect degrees of freedom anda. Okay, sebab tu kena hati-hati. 4 cases kita ada. 4 cases. Okay, salah satu case yang kita akan beri anda. Okay, kalau setakat case pertama tak ada masalah. Boleh sahaja ada ketika kita bagi case kedua. Ada masa kita bagi case ketiga sahaja. Ada masa kita bagi case yang keempat. Okay, so bergantung kepada penggubal soalan dia nak bagi case yang mana. Okay, so kita lihat contoh. Oh, dah aku apa? Okay, saya sempat lagi. Kita lihat contoh yang tadi. Yang 1.2 tu. Case yang kedua. Okay, given mean. Given mean, kita lihat case kedua case kedua. Yang soalan A tadi adalah case pertama. Soalan kedua, case kedua. Soalan ketiga, case ketiga. Saya tak bagi contoh soalan keempat. Saya tak bagi contoh case yang keempat. Okay, case yang keempat tu you boleh imagine sendirilah. Okay, so kita lihat macam mana nak kira. Sama proses dia. So sekarang ni hipotesis saya tak tulis. Sama je. Cuma letakkan, okay, kalau nak letak hipotesis H null, kita ada X is having Poisson with 1.2 and alternative will be X is not having Poisson with 1.2. Terus macam ni enough lah. Okay. Dan kita tak perlu estimate sebab P lambda given. Lambda is 1.2, maka P akan jadi 0. Okay. So now, apa yang perlu anda cari untuk saya? Observe yang pertama tadi adalah kita guna X dulu. Xi. Xi yang pertama tadi is 0. You have 1, 2, 3 and 4 at least. Okay, sekarang tugas anda dapatkan saya probability ni secepatnya. Xi. So probability of X equals to 0. Probability of X equals to 1. Probability of X equals to 2. Semua kena main peranan. Setiap seorang kira satu-satu. Sekali ni kita ada total lah. Jumlah dia mesti 1. Dapatkan setiap seorang satu nilai. Boleh? 0.3012. Next. X sama dengan 1. Siapa nak buat yang last kali memang tak boleh buat. Kena dapatkan 3, 2, 1 dulu baru boleh dapat. 0.3614. Thank you. Orang yang sama je tolong saya ni. Guna formula. Guna formula which is you have exponential negative lambda. Okay, secara umum secara umum probability of X equals to X ni sama dengan exponential negative 1.2 kuasa X bahagi dengan X factorial. So gantikan X tu lah dengan 0, 1, 2, 3. Okay, next X sama dengan 2. X sama dengan 2. 2169. Hati-hati tulis ya.
Jangan salah, copy daripada kalkulator anda. Next. Thank you Syahira. Thank you Huizin. 0.0867 ambil 3 je, cukup. Okay, last kali dapatkan saya. Dan kita ada observe here. Observe tadi adalah 24, 30, 31, 11 dan 4. Okay, last kali jawapan dia. Okay, thank you very much. 0.0338. Okay, again jumlah 1. Okay, again jumlah dia 1. Anda boleh lihat, anda boleh totalkan. Jumlah ni 1, jumlah ni 100. Okay, now kita dapatkan expected frequencies. Ingat lagi dapat expected frequencies, N darabkan dengan P kan? Kita darabkan. N anda 100 darabkan dengan P. So ini akan jadi 30.12, 36.14, 21.69, 8.67 dan 3.38. Anda nampak tak expected frequencies? So check expected frequencies sebelum anda proceed. Ini untuk proceed last kali ni untuk anda proceed ke observe, tolak expected, bahagi dengan expected frequencies. Ini jangan lupa kuasa 2. The last column. Sebelum anda proceed ke last column tu, anda check dulu expected frequencies ni. Expected frequencies besar atau sama dengan 5. Question mark. Tanya diri anda. Ada yang kurang daripada 5 tak? Ada yang kurang daripada 5? Ada. Okay, so ada yang last kali. Okay. Position dia, kedudukan dia akan sentiasa berada di hujung sekali, bawah ni last sekali ataupun di atas sekali. Okay, di permulaan. Okay, saya letakkan star kat sini. Okay, bila saya letak star kena faham lah kedudukan expected frequencies yang kurang daripada 5 boleh berada di kedudukan pertama atau kedudukan akhir. Okay, salah satu. Kadang-kadang ada kedua-duanya. Sekiranya berlaku, maka anda perlu merge. Okay, untuk kes ni kita ada satu je. Untuk kes yang ini, kita hanya ada satu sahaja. Maka since ini kurang daripada 5, maka apa perlu anda buat? Anda perlu combine. Anda perlu merge ni. Anda perlu merge. Gabungkan dua kategori akhir tu. Gabungkan, kan setakat expected ni kena gabung, tetapi observe juga kena gabung. Okay, gabungkan. Okay, so kalau anda gabungkan yang ini, kirakan untuk saya gabungan ni, ini dapat 12.01. Yes, 05. Is it 12.05? Betul? Okay. Bila anda gabungkan ini 12.05, yang ini anda gabungkan dia akan jadi 15. Okay. Anda kena semak lagi. Selepas gabungan, ini adakah masih lagi kurang ataupun dah pun besar daripada 5? Kalau dah besar daripada 5, maknanya gabungan tadi menghasilkan jumlah expected frequency nilai yang besar daripada 5, maka anda boleh proceed ke kanan. Okay, so sekarang anda check, yes, this one already greater than 5. Betul? So anda boleh proceed lah. So bila anda proceed ke kanan, untuk anda kira, anda perlu kira, okay, yang pertama ni proceed macam biasa. Anda ada 24 tolak 30.12 kuasa 2
bahagi dengan 30.12. Sama. Next, anda ada 36.4 tolak, alah pula balik. Anda ada observe 30 tolak 36.14 kuasa 2 bahagi 36.14. Okey. Pada yang ini. Okey. So ini gabung ini gabung tadi. So akan dapat berapa tadi? 12.05. So yang ketiga anda ada 31 tolak 21.69 kuasa 2 bahagi 21.69 dan yang akhir anda ada 15 tolak 12.05 kuasa 2 bahagi 12.05. Okay, dapat nilai again 4 decimal places dan jumlahkan akhir. Di sini anda akan dapat chi-squared test. Faham tak? Okay, kalau berlaku di atas, kalau berlaku di tempat star yang pertama di atas, di mana nak gabungkan? Gabungkan ke bawah. Okay, faham? Kalau berlaku di bahagian permulaan, gabungkan yang mana? Gabungkan ke bawah. Okay, pasti sekarang ni dalam fikiran anda kalau sekiranya berlaku di tengah-tengah. Betul? Okay, tak ada. Kes tu tak ada. Jangan risau. Okay, saya beritahu ni. Kes biasanya berlaku di permulaan yang saya star ni. Okay, dengan yang akhir sekali. Dua tempat ni hanya akan berlaku. Dia tak boleh berlaku, bukan tak boleh berlaku. Sebab kita yang buat soalan, kami yang buat soalan. Jadi kami akan setkan soalan tersebut supaya tidak berlaku di tengah-tengah. Okay, boleh sahaja berlaku di awal, boleh sahaja berlaku di bahagian hujung, bawah sekali. Tetapi biasanya untuk Poisson, berlaku kat mana? Hujung bawah. Poisson akan berlaku di hujung sekali, bawah sekali tu. Okay, anda kena merge, anda kena gabungkan. Bahagian probability ni tak gabung pun tak kisah. Dia tak ada kesan apa-apa sangat. Okay, sebab kita tak guna pun, sebab kita dah gabungkan. Bila kita dah gabungkan ni sebenarnya, okay, kita dah gabungkan expected frequencies ni, sebenarnya secara tidak langsung kita dah gabungkan probability. Okay, sebenarnya kita dah gabungkan. So kalau tak tunjukkan penggabungan di antara dua kategori bagi probability pun tak ada masalah. Okay, just tunjukkan. Mesti tunjuk gabungan ini dan gabungan ini. Mesti tunjukkan. Okay? Right? So nanti decision rule jadi macam mana? Okay, kita lihat pada decision rule. So decision rule dia akan jadi, so kita akan ada decision rule. Decision rule sama. Lukis je. Okay, saya tak labelkan. Kita lihat pada degrees of freedom. Degrees of freedom. Dia ada K tolak P tolak 1. Pada asalnya K anda tadi 5. Okay. Tetapi apabila dah bergabung, dah tinggal 1, 2, 3, 4 kategori sahaja. So dah reduce K kepada 4. Maka degrees of freedom anda akan jadi 4 tolak P kosong tolak 1. So degrees of freedom dah jadi 3. Nampak tak perbezaan dia? Ini yang saya maksudkan. Okay. Sebab tu decision rule tidak boleh ditentukan sebelum daripada anda punya test statistik. You need to identify dulu, dapatkan seluruhnya sehingga dapatkan nilai chi-squared test dulu, baru boleh tentukan anda punya decision rule. Sebab decision rule ni memerlukan critical point. Okay, so critical point. Bila critical point ni dia sangat bergantung pada degrees of freedom. So degrees of freedom pula bergantung kepada
bilangan kategori. Dan bilangan kategori pula bergantung kepada nilai expected frequencies anda. Sama ada besar ataupun kurang daripada 5. Boleh? Okay? So jawapan dia, so kita akan ada 10 sekejap. Okay, ini gabungan. Okay, dalam video ada nanti anda lihat. Dan ini pun gabungan. Ini saya tunjukkan penggabungan di antara kedua-duanya. Dan last sekali, jawapan dan conclusion. Ini conclusion. Okay, check balik critical point sebab ada critical point yang saya salah buat. Maybe ada salah. Okay, untuk nota ni kat video saya tak ingat ada salah ke tidak. So kalau salah betulkan sebab ialah human mistakes biasa. Okay, and 4 decimal places, critical point ikut dalam statistical table anda. Kalau yang ini saya gunakan statistical table lama sebab tu ada 3 decimal places. Kalau yang baru, gunalah 4. Okay, yang baru 4 if I'm not mistaken. Okay, so anda lihat the value of chi-square test less than critical point, so we fail to reject each null. Again, we conclude that the distribution is Poisson distribution with mean 1.2. Okay, kalau contoh yang tadi, Nicholas left dulu, ini bukan kelas anda. Nicholas left dulu. Okay, so kalau contoh yang ketiga, okay, kalau contoh yang 3 tadi, yang bahagian C, lambda tak ada kan? So tak payah letak lambda. Kalau misal kata you fail to reject null hypothesis, you just say that we conclude that the distribution is Poisson distribution at alpha 0.05. Itu untuk contoh yang ketiga tadi. Okay? So ada soalan? Faham? Faham. Okay. So, sekejap. Mana pula attendance. Okay. So I think that's all for today. Memang kena berhenti pun. Okay, so this is your QR code. Okay, so thank you very much guys. You can go. Stay safe.